صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. Alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, limpah dan kurnianya. Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan kesempatan kepada kita pada malam yang mulia ini untuk kita bertemu, untuk kita meneruskan sesi pengajian kitab kita. Seterusnya tidak lupa selawat dan salam kita panjatkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Tuan Pengerusi Barisan Imam, Tuan Bilal, Tuan Siap, dan seluruh ahli jawatan kuasa masjid. Seterusnya para asatizah, tuan-tuan guru, alim ulama, tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadirin mati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah malam ni kita sambung lagi bacaan kitab kita. Kita masih lagi berada di dalam tajuk huraian yang keempat pada menyatakan hukum akal. Kita masih lagi berada dalam huraian tentang hukum akal. Sebagaimana yang kita ketahui, hukum akal iaitu hukum-hukum ataupun sesuatu ketetapan yang ditetapkan oleh akal, iaitu akal yang menjadi pemutus kepada perkara tersebut. Ini hukum akal, hukum yang dihukumkan oleh akal. Ini akal kita yang menentukan, mengatakan ataupun kepada sesuatu perkara. Jadi hukum akal ni yang telah kita maklum ada 3: wajib, mustahil dan juga harus ataupun jaiz. Wajib, mustahil dan harus. Tapi tuan-tuan yang hadirin berkati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tafsirkan sebenarnya hukum akal itu dia panggil wujub. Wujub, istihalah dan juga jawaz. Kalau kita tafsirkanlah, maksudnya kalau kita perincikan, hukum akal itu sebenarnya bukan wajib. Hukum akal itu sebenarnya bukan mustahil. Hukum akal yang kena pada hukum itu sebenarnya bukan jaiz, bukan harus. Sebenarnya yang kena kepada hukum itu adalah wujub, istihalah dan juga jawaz. Jadi wajib, mustahil dan harus itu apa? Wajib, mustahil, harus itu dia panggil muta'alaq bagi hukum akal. Muta'alaq ataupun perkara yang dihukumkan oleh hukum akal. Tapi tuan-tuan, kalau kita baca dalam kitab-kitab tauhid, kitab Arab lah, kitab Arab maupun kitab Jawi, jadi ulama-ulama tauhid, ulama usuluddin, ulama akidah ni dia terus
bila sebut al-hukmul aqliyu ila aqsam ataupun ila salasah, yanqasimu ila salasati aqsam, al-wajibu wal mustahilu wal jaizu. Wajib, mustahil dan harus. Itu kerana apa? Kerana nak memudahkan ataupun nak direct. Tapi kalau kita kita kaji secara terperincinya lagi, sebenarnya hukum akal itu wujub, istihalah dan juga jawaz, bukan wajib, mustahil dan jaiz, harus. Apa beza dia tuan-tuan? Kalau kita boleh renungkan ataupun kita boleh fikirkan, tengok sikit, dia ada beza. Wujub dengan wajib dia ada beza. Mustahil, jawaz dengan mustahil, istihalah dengan mustahil, dia ada beza. Jawaz dengan jaiz dia ada beza. Contoh bagi mudah kita nampak tuan-tuan, hukum ni dia panggil wujub. Hukum akal tu dia panggil wujub. Perkara yang dihukumkan oleh hukum akal dia panggil wajib. Contoh apa yang wajib pada akal? Kita kata adanya Allah. Ada Allah tu wajib ke mustahil ke harus? Wajib. Adanya wujudnya Allah, adanya zat yang Maha Esa, adanya zat yang Maha Tunggal, adanya zat Allah Subhanahu Taala, itu wajib. Wajib ada, wajib al-wujud. Wajib al-wujud yang wajib ada. Jadi kena kepada zat Allah, itu dia panggil wajib. Adapun akal kita memikirkan, ini nak sebut hukum akal ni. Akal yang kita fikir kata Allah Ta'ala itu wajib ada, yang hukum yang pada akal itu dia panggil wujud. Boleh tuan-tuan? Hukum akal itu dia panggil wujud. Adapun benda yang dihukum, siapa yang hukum kata Allah Ta'ala wajib ada? Akal kita. Akal kita yang menghukum. Kalau nak kira dalil itu, ialah Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Allah Ta'ala ada, kan? Qul huwallahu ahad, dan dalil-dalil yang lain. Cuma yang menghukum, yang kata ada Allah tu akal kita yang fikir, kan? Yang memikir kata ada Allah tu siapa? Akal kita. Akal kita yang memikir kata adanya Allah. Jadi akal kita yang memikir, akal kita itu dia panggil hukum yang ada pada akal tu dia panggil wujud. Yang kata adanya Allah tu dia panggil wajib. Itu dia panggil dua perkara yang beza. Dia panggil hukum akal dan muta'allaq bagi hukum akal. Baik. Begitu juga mustahil, kan? Apa yang mustahil? Tak ada Allah, tak ada Tuhan, itu mustahil. Yang mustahil tu apa? Tak ada Tuhan. Adapun kita menghukum akal kata mustahil, Allah Ta'ala tak ada, itu mustahil. Yang menghukum kata mustahil itu apa? Akal. Yang menghukum itu dia panggil hukum, itu dia panggil istihalah. Kita kena beza sikit lah, benda yang dihukumkan oleh hukum akal dan juga hukum akal tu. Baik. Jadi hadirin tuan-tuan, kita ingat hukum akal ada 3, wujud, istihalah dan jawaz. Ataupun kita nak ringkaskan, kita terus sebut hukum akal itu wajib, mustahil dan juga harus. Baik, qala musannif rahimahullah taala, dan pengenalan atau ta'rif harus. Kita masuk dah pada harus. Dan pengenalan atau ta'rif harus pada akal itu, yang kata jaiz. Pengenalan ataupun ta'rif, definisi jaiz. Apa yang dikata harus hukum akal itu apa? Ialah barang yang dipikirkan dengan akal terima sungguhnya dan tidaknya. Maksudnya boleh jadi sungguh, boleh jadi tidak. Boleh jadi ada, boleh jadi tak
tak ada. Ma la yutasawwaru fil aqli wujuduhu wa adam ma yajuzu wujuduhu wa adamuhu. Itu dia panggil harus. Ma yajuzu wujuduhu wa adamuhu. Sesuatu perkara yang boleh ada, boleh tiada. Itu ta'rif bagi jaiz. Kalau ta'rif bagi jawaznya, qubulus subut awil intifa. Boleh terima ada, boleh terima tiada. Itu dia panggil harus ataupun jaiz pada hukum akal. Macam mana yang contoh haru-haru ni? Seperti kita lah, seperti makhluk ni. Makhluk ni kenanya kepada harus saja, tidak wajib, tidak mustahil. Makhluk ni harus. Ma yajuzu wujuduhu wa adamuhu. Sesuatu perkara yang harus ada ataupun tiada. Di manusia. Tapi kalau Allah, harus ke, wajib ke, mustahil? Ada Allah, wajib. Gitu kita jawab. Tak ada Allah, itu mustahil. Manusia ni wajib ke ada kita? Tak wajib. Mustahil ke ada kita? Tak. Tapi masuk dalam bab apa? Jaiz. Dalam bab harus. Boleh kita ni nak ada, boleh kita ni tiada. Maksudnya apa? Allah Ta'ala nak menciptakan kita, melihat kepada adanya kita ini diciptakan oleh Allah, harus saja. Kita ni tak wajib Allah Ta'ala cipta. Kita ini tidak mustahil. Kita ni hanya harus. Boleh jadi Allah Ta'ala nak cipta, boleh jadi Allah Ta'ala tak cipta kita. Boleh jadi adanya kita, boleh jadi tak adanya kita. Itu dia panggil harus ataupun jaiz pada hukum akal. Ini dia kata barang yang terima sungguh dan tidaknya kerana barang itu terima sungguh dan tidaknya pada diri perkara itu, pada nafsul amri, seperti makhluk ini. Ini dia bagi contoh. Apa contoh yang harus pada akal? Seperti kejadian kita lah, makhluk ni. Bila sebut makhluk ni apa? Kullu ma siwallah. Makhluk ni apa? Kullu ma siwallah. Tiap perkara yang selain pada Allah itu makhluk. Kita ini makhluk, alam ini makhluk. Apa lagi? Sebenarnya alam itu masuk kita juga. Ta'rif itu kullu ma siwallah itu sebenarnya kena pada apa? Alam. Kullu ma siwallah itu alam ataupun makhluk. Tiap perkara yang selain daripada Allah, itu dia panggil alam. Itu dia panggil makhluk. Jadi kita ini makhluk. Kan, rumah makhluk, pokok makhluk, gunung ganang makhluk, segala haiwan pun makhluk. Haiwan yang ada di darat, haiwan yang ada di laut, semuanya makhluk. Jadi adanya makhluk ni masuk pada bab apa? Bab yang harus pada akal. Maksudnya boleh terima ada, boleh terima tiada. Maka apabila kita fikir dengan akal kita ke atas makhluk, maka dapat kita memutuskan dan menghukum dengan terima ada dan tiadanya, atau terima sungguhnya dan terima pula tidaknya. Itulah dinamakan harus pada akal. Maka nyatalah bahawa hukum akal yang tiga itu, apabila kata wajib pada akal, maka terkena pada barang yang tentu sungguh, dan mustahil pada akal terkena kepada barang yang tentu tidak. Dan harus pada akal itu kena kepada barang yang terima keduanya, yakni terima sungguh dan terima tiada, ataupun terima tidak. Jadi ringkasannya apa tuan-tuan dan puan-puan? Hukum akal ni tiga je. Hukum akal ni tiga sahaja. Apa? Yang pertama wajib, yang kedua mustahil, yang ketiga jaiz. Ataupun kalau kita nak rincikannya lagi, hukum akal ni yang pertama wujub, yang kedua istihalah, yang ketiga jawaz. Adapun muta'allaq bagi hukum akal itulah wajib, mustahil dan juga harus. Jadi tuan-tuan, kalau kita sebelum mengaji tauhid ni kan, ilmu kalam usuluddin ni memang dia ada pening sikit. Siapa mengaji pun kalau kata dia tak pernah nak mendengar istilah-istilah ni, memang awal-awal memang akan pening. Saya mengaji pun dulu pening. Pening. Tapi lama-lama kita mengaji, kita ulang, kita balik,
kita kena fikir balik, barulah kita akan nampak macam ni rupanya. Sebab apa tuan-tuan? Sebab ilmu kalam ni, ilmu studi ni berkait dengan akal kita. Berkait dengan akal, dia main dengan akal kita. Sebab tu dia pening sikit lah. Pening sikit. Jadi walaupun begitu, kita kena mengaji juga. Sebab apa? Sebab wajib ilmu tauhid. Kalau kita tak boleh yang banyak pun, kita dapat yang sekadar apa? Kelepasan yang wajib bagi kita. Kelepasan yang sekadar fardu ain. Adapun yang dalam-dalam itu dah jadi fardu kifayah. Ilmu tauhid sebenarnya tak payah kalau kita nak melepaskan untuk kefarduan ain kita, itu tak payah. Kita dah tahu Allah Ta'ala ada sifat-sifat yang wajib bagi Allah. Kemudian ada Allah Ta'ala sifat yang harus bagi Allah. Lawan bagi wajib tadi, mustahil bagi Allah. Ada sifat yang mustahil tu. Kemudian ada sifat yang harus bagi Allah Ta'ala. Cukup. Dengan kita hafal, boleh ingat wujud, qidam, baqa', mukhalafah dan seterusnya. Kemudian kita tahu apa yang mustahil bagi Allah Ta'ala. Kemudian kita dapat faham juga apa perkara yang harus bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita tahu perkara-perkara sifat yang wajib bagi sekalian Rasul, sifat yang mustahil bagi sekalian Rasul, sifat yang harus bagi sekalian Rasul. Kemudian kita i'tiqad dengan perkara-perkara yang sam'iyah pula, uluhiyat, nubuwat dan juga as-sam'iyah, perkara-perkara yang terhentinya pada dengar saja, iaitu tentang syurga. Kita i'tiqad adanya syurga, i'tiqad adanya neraka, i'tiqad adanya soal kubur, i'tiqad adanya mahsyar, i'tiqad adanya mizan, i'tiqad ada kebangkitan semula selepas daripada kematian, adanya kiamat. Jadi kalau kita dah i'tiqad sampai situ, kita dah ingat satu-satu, pegang sungguh yang tu, insya-Allah lepas dah kefarduan ain kita. Lepas dah cukup. Jadi kalau kita nak belajar lagi, itu dah lebih kepada fardu ain. Dia sudah masuk pada bab fardu kifayah. Ala kulli halnya apa tuan-tuan kita nak cerita ni? Nak cerita kalau tak dapat mampu ambil yang banyak pun, kita ambil yang sedikit. Kaedah ulama kata ma la yudraku kullu lam yutrak kullu. Sesuatu perkara yang tidak dapat diambil banyak, jangan tinggal semuanya. Ada orang kata ngaji tauhid ni susah, ngaji tauhid payah mula tauhid malah ngaji. Nak kena fikir kan, hukum akal, wujud, istihalah, jawaz, lagi masuk pula ta'alluq tanjizi qadim, ta'alluq tanjizi hadis, suluhi qadim, ta'alluq qabdah. Apa dia pula ada maujud, ma'dum, amrun i'tibari, hal. Itu bab sudah masuk ke dalam ilmu fardu yang kifayah. Tauhid akidah yang sudah masuk dalam ilmu fardu kifayah. Malah kita sebagai orang awam kalau tak tahu pun tak berdosa kalau ada orang yang mendalami tersebut. Ada ulama-ulama ataupun ustaz-ustaz yang sudah fahamlah bab tu. Jadi kita tak ambil tahu pun tak apa. Kita ambil tahu yang sekadar fardu ain lepas. Cukup dah. Tapi kalau semua tak tahu, kita kena ada juga, kita kena mengaji juga, menjadi ahli dalam ilmu tersebut. Sebab takutnya kalau kadang kalau saya nak hurai ataupun kita nak hurai lebih-lebih, takut ada orang bila kata dia dengar, ni 2-3 kali tengok ustaz ni duk hurai apa ni, alah tak main dah. Saya takut yang tu kan. Ada juga kan. Ada juga pengalaman macam tu. Jadi saya hurai ni apa kita ambil ni faedah yang sekadar yang kita boleh ambil, itu saja. Nanti kalau ada soalan, tuan-tuan boleh tanya, tak ada masalah. Apa yang kita boleh jawab, kita jawablah. Yang tak boleh jawab, kita tinggalkan dulu. Sebab takut bila apalagi kita hurai dengan dengan yang dah masuk dalam bab ilmu kalam kan. Jadi kalau kita hurai nanti takut kita tak boleh faham ataupun pening. Bukan tak faham, maksudnya takut pening. Bila pening sangat lagi, akhirnya takut terus tak nak mengaji. Itu yang masalah. Jadi kita ambil pertengahan. Khairul umur awsatuha.
Yang pertengahan kita baca, kemudian kita hurai sekadar yang kita boleh dapat, no? Baik. Jadi tuan-tuan, kita ingat hukum akal ada 3 wujub, istihalah dan juga jawaz. Muta'allaq bagi hukum akal, wajib, mustahil dan harus. Jadi kenapa musannif pengarang dia hurai dulu? Dia tak masuk lagi ni, kita belum masuk bab wujud, qidam, baqa, sifat 20 belum masuk. Kita nak masuk pengenalan lagi. Sebab apa? Sebab kalau orang itu dia tak faham hukum akal, dia tak faham. Ke depan nanti dia takkan faham. Bila dia tak faham wajib itu apa, mustahil itu apa, jaiz itu apa, nanti ke depan dalam pembahasan yang depan dia tak boleh nak faham. Dia tak boleh nak letakkan di mana tempat pembahasan tersebut. Sebab tu ulama bila dia nak bahas dalam ilmu tauhid, dia akan bahas dulu tentang hukum akal ni. Tentang bahawa hukum akal. Bahkan setengah ulama kan, dia bagi contoh, dia bagi apa? Dia kata apa? Bahkan orang yang tidak mengetahui tentang hukum akal seolah tak berakal. Tu sampai tahap tu. Orang yang tak mengetahui hukum akal seolah tak berakal dia. Dia tak tahu wajib pada akal. Dia tak boleh membezakan wajib pada akal, mustahil pada akal, harus pada akal dengan hukum adat ataupun hukum syarak yang lain. Tak boleh apa beza wajib pada akal dengan wajib pada adat. Apa beza mustahil pada akal dengan mustahil pada adat. Apa beza harus pada akal dengan harus pada adat. Tak ada beza. Jadi kita dah sebut dah, hukum adat itu ketiga-tiga wajib pada adat, mustahil pada adat, harus pada adat adalah harus pada hukum akal. Ini diletak pada harus saja hukum akal. Bukan wajib hukum akal, bukan mustahil pada hukum akal. Maksudnya apa? Wajib pada adat. Contoh kita katakan api kan, kita bagi contoh dah sebelum ni, api kan. Api yang panas ni boleh membakar kan. Itu kata wajib pada adat, api itu membakar. Kita buat rumah api, kita masukkan kertas ataupun daun kering, kita masuk, tiba-tiba tak terbakar, itu mustahil. Tapi bila kata kita masuk terbakar, kita kata tu wajib, kita hukumkannya wajib mustahil. Tapi wajib mustahil pada hukum adat itu sebenarnya hanya harus pada hukum akal. Maksud harus apa? Boleh jadi nak terbakar, boleh jadi tidak. Boleh jadi api yang membakar itu bila kita masuk suatu perkara yang dapat membakar dengan senang pun boleh jadi. Kalau Allah Ta'ala tak nak bagi terbakar, maka tidak akan terbakar juga. Itu yang dikatakan wajib pada hukum adat, mustahil pada hukum adat adalah harus sahaja pada hukum akal. Boleh menyalahi maksudnya. Maksudnya boleh menyalahi pada hukum adat tu, kita boleh salahi. Maksud apa? Wajib pada adat boleh kita menyalahi, mustahil pada adat pun boleh kita menyalahi. Buktinya apa? Buktinya dalam Al-Quran pun Allah Ta'ala sebut dah. Dalam Quran pun Allah Ta'ala dah cerita dah kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim kan dilemparkan oleh Namrud ke dalam api. Kalau kita kata tak wajib untuk menyalahi, maka Nabi Ibrahim akan mati dah. Tapi sebab boleh menyalahi, wajib pada hukum adat tadi boleh menyalahi. Maksudnya apa? Walaupun dilempar dalam api boleh tak terbakar. Boleh menyalahi adat. Itu dipanggil hukum adat. Itu wajib pada adat tu hanya harus pada hukum akal. Itu kalau kita baca kisah Nabi Ibrahim tu panjanglah cerita dia, pasal dia kena ubal api oleh Namrud. Sebab salah satunya kan Nabi Ibrahim ni Allah Subhanahu wa taala bagi sifat. Semua nabi ni ada sifat fatanah. Semua nabi dan juga apatah lagi dia itu seorang rasul. Seorang rasul mesti mempunyai sifat fatanah wajib. Nanti kita akan belajar nanti bab wajib. Sifat yang wajib bagi sekalian rasul: siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Fatanah ni apa? Cerdik, pandai, pintar, IQ tinggi. Itu fatanah. Jadi semua nabi, semua rasul ada sifat fatanah. Semua rasul sifat yang wajib bagi rasul ada sifat fatanah. Maka Nabi Ibrahim kan cerita dia kan, Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim ni buat apa di tempat dia itu? Kan zaman orang yang zaman Ibrahim ni semua fakat apa? Sembah berhala. Sembah berhala.
berhala. Bila masyarakat waktu tu keluar, Nabi Ibrahim dia musnahkan, hancurkan segala berhala tersebut. Dia hancurkan ke semua berhala. Kemudian tu nak kata cerdik tak cerdik Nabi Ibrahim, dia tinggalkan satu berhala yang paling besar, dia letak kapak sangkut dekat berhala tadi. Dekat patung yang paling besar tu dia letak apa? Kapak di situ. Itu cerdik Nabi Ibrahim. Sebab tu Allah Ta'ala bagi sifat fatanah kepada sekalian Rasul. Salah satunya bukan untuk hanya menyebarkan dakwah, tapi nak mematahkan hujah daripada orang kafir. Nak patahkan hujah, nak mematahkan dakwaan, nak mematahkan perbalahan yang terjadi, dakwaan yang terjadi di antara orang kafir dengan dakwahnya seorang Rasul tersebut. Itu sifat fatanah yang Allah Ta'ala bagi kepada seorang Rasul, ataupun semua Rasul dapat sifat fatanah. Jadi fatanah tu bukan hanya nak menyampaikan agama saja. Fatanah tu bukan hanya nak menyebarkan syariat sahaja. Itu memang jelaslah kena ada sifat fatanah. Strategi kena pandai. Nabi kita Muhammad SAW ketika mana mula-mula dalam permulaan dakwah baginda, apa yang Nabi buat? Nabi tak dakwah terus secara umum, tidak. Nabi tahu bila kata dakwah secara umum, tak ada siapa yang ikut. Jadi dakwah itu mesti dilakukan secara berperingkat, step by step dakwah yang dilakukan. Jadi Nabi kena dakwah secara sir dulu, dakwah secara rahsia. Ada yang kawan-kawan yang terdekat, ahli keluarga yang terdekat, dakwah kepada ahli keluarga terdekat, kaum-kaum kerabat yang terdekat supaya sampai ke Islam, dia orang masuk Islam. Kemudian dah lama-lama dah dakwah, bertapak dah, ada dah tapak, ada dah dia punya kukuh dah, dia punya asas. Maka lepas tu barulah dakwah secara umum pula, dakwah secara terbuka pula. Tapi kalau kan Nabi terus dapat wahyu, Nabi terima wahyu di Gua Hira, kemudian terus Nabi dakwah secara umum, maka Nabi akan ditentang secara besar-besaran. Islam tak kuat lagi, Nabi seorang je yang masih tahu, yang masih pegang syariat, tiba-tiba terus pergi umum dekat semua orang. Maka itu tidak ada hikmah. Sebab tu Allah Ta'ala kata, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ayat tu kita lalu baca, ud'u ila sabili rabbika, wahai Muhammad, adalah kamu mengajak, menyeru kepada jalan Tuhan kamu bil hikmah, dengan ada hikmah, wal mau'izatil hasanah, dan ada apa? Mau'izah hasanah, pengajaran yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau kata terjadinya perbalahan, terjadinya persengketaan, hendaklah kamu melawan dengan apa? Berdebat persengketaan tersebut dengan allati hiya ahsan, dengan elok, dengan cara yang baik. Itu adanya sifat fatanah. Jadi Nabi Ibrahim dia sangkut kapak tadi dekat siapa? Dekat asnam yang paling besar, berhala yang paling besar. Bila baliknya Fir'aun pula, Namrud. Fir'aun zaman Musa, Nabi Musa. Namrud ni zaman Nabi Ibrahim. Kemudian bila baliknya Namrud dan tenteranya, tengok berhala semua hilang, semua hancur. Patung-patung tu hancur semua. Kemudian dia tanyalah siapa yang buat ni. Maka bila cek rupanya tak ada lagi lah, melainkan Ibrahim saja yang tinggal itu. Yang tak pergi keluar daripada tempat tu hanya Ibrahim seorang. Itu pembantu Namrud kata Ibrahim seorang je yang ada. Maka tak syok lagi lah, dia lah yang buat, siapa lagi yang buat dia kata. Lalu Fir'aun tanya, pula Namrud tanya dia, marah kan, kamu buat kan Ibrahim? Nabi Ibrahim tak buat. Kalau kamu tak buat, siapa lagi yang buat, yang pecahkan, yang musnahkan bahala semua ni? Nabi Ibrahim kata, tanya dia tu. Tanya yang paling besar tu. Tengok kapak dekat dia. Tanya dia. Kapak dekat dia. Dia lah buat kot dia. Nabi Ibrahim kata tu. Namrud lagi marah dia kata. Dia pemain aku. Dia macam mana nak boleh buat? Dia itu tak boleh bergerak pun. Macam mana dia nak musnahkan? Itu dipatahkan hujah tu. Hujah makan diri.
Nabi Ibrahim kata, berarti kamu lagi bodoh daripada dia lah. Kamu lagi jahil daripada dia. Dah tahu dah dia itu batu, dia itu patung, dia itu berhala, tak boleh melakukan apa pun. Tapi kamu pergi sembah dia, buat apa? Buat apa kamu pergi duk sembah dia? Itu kebijakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu Allah Ta'ala ilhamkan, Allah Ta'ala bagi. Dekat tiap-tiap Rasul ni ada sifat apa? Fatana. Begitu juga Nabi-Nabi yang lain. Begitu juga lah Rasul-Rasul yang lain. Adanya sifat fatana. Baik, kita sambung lagi tuan-tuan. Dan nyata pula daripada huraian hukum akal itu, bahawasanya mengetahui hukum akal itu satu tangga bagi mengenal akidah. Ini dia kata, mengetahui dan kita faham tentang hukum akal ni adalah satu tangga untuk kita faham akidah. Ini faham akidah yang kita nak mengaji ni, akidah yang kita nak belajar ni. Kalau orang tu dari hukum akal lagi dia dah pelik, dari hukum akal lagi dia dah tak tahu, dia tak faham, dia tak boleh nak beza apa wajib, apa wujud, apa mustahil, apa istihalah, tak boleh nak faham, tak boleh nak beza di antara hukum hukum akal dengan hukum adat, maka nanti akan jadi masalah ataupun dia akan tidak faham kepada pembahasan yang seterusnya. Berarti kata musannif di sini bahawa mengetahui hukum akal itu satu tangga bagi mengenal akidah dan teguh akidahnya, kerana akidah itu pengakuan dalam hati seorang, maka tidak dapat pengakuan itu melainkan dengan mengerti hukum-hukum akal yang tiga itu. Jadi nak bagi kejap akidah kita kena faham tentang hukum akal ni, Dan orang yang tidak mengerti hukum akal tersebut terkadang tidak ada akidah sedikit pun, yakni tidak ada pegangan dalam hatinya. Dia kata kalau orang yang tak mengetahui, tidak mengerti, tak faham, tak belajar tentang hukum akal ni, maka tidak ada akidah sedikit pun, yakni tidak ada pegangan dalam hatinya. Ini susah ni. Dia tak mengetahui langsung kan. Hukum akal ada berapa tak tahu. Wajib, mustahil, maka seolah-olah sebenarnya dia dalam hatinya tak ada pun sedikit akidah dalam hati. Sebab apa? Bila tanya Allah Ta'ala ada Allah Ta'ala itu wajib, hukum wajib pada akal ke, mustahil pada akal ke, harus pada akal? Dia tak mengerti, dia tak faham. Hukum akal pun dia tak faham. Bila hukum akal tak faham, akidah dalam hatinya pun tidak ada sebenarnya. Sebab apa? Bila akidah menyangkut dengan hukum akal tu. Salah satunya itu bila tanya Allah Ta'ala ada ataupun tidak ada. Hukum adanya Allah Ta'ala tu apa? Wajib. Wajib apa tu? Wajib pada hukum akal. Itu yang kena faham. Sebab tu takut tuan-tuan, kadang bila orang dia tak faham nak belajar tauhid yang bersih, kita dah mengaji ni ahli sunnah wal jamaah ni yang ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah susun ni dengan disiplin ilmu ni, sifat 20 ni kan, kadang bila dia tak faham, dia lari kepada hal lain yang lebih mudah. Faham tauhid apa? Tauhid 3. Itu mulalah. Mula dia kata yang ni lah yang lebih mudah kan, dan lebih apa? Lebih sesuai dengan apa? Berlandaskan Al-Quran. Lebih sesuai dengan berlandaskan hadis Nabi SAW. Pakai tauhid 3. Apa dia tauhid 3? Uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Tuan-tuan pernah dengar kan? Tauhid 3 ni uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Ini tauhid yang dipelopori oleh Wahabi. Sebenarnya tauhid ini dah ada pada zaman Ibn Taymiyah lagi. Tapi kalau bab ni kita nak sembang ni, bab ni ramai orang tak setuju tuan-tuan. Apabila kita di Negeri Sembilan ni, insya-Allah lah, sebab kita memang dah diatur dah dalam enakmen Jabatan Mufti kita. Tauhid mesti yang kita dah baca kutubah kan, jemaah kan ada kan. Mestilah berdasarkan al-Qidah Ahlussunnah wal Jamaah atas jalanan manhaj Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi. Ini sifat 20. Atau manhaj Abu Hasan Asy'ari, Imam Asy'ariyah,
dan juga Maturidiyah, Abu Mansur Al-Maturidi. Ini yang sifat 20 ni. Adapun selain itu tidak diakui sebagai ahli sunnah wal jamaah. Jadi penting tuan-tuan kalau kita nak apa jabatan-jabatan ataupun kita punya orang yang nak menjaga institusi agama ni, penting kena ada orang yang belah ahli sunnah wal jamaah. Tidaknya orang yang lain selain ahli sunnah dia nak ambil. Dalam negeri lain ada yang tidak menetapkan. Bila tak menetapkan tu susah. Jadi kadang ustaz-ustaz, guru yang nak mengajar dekat Masjid Surau pun dia nak kena melapik. Dia nak menyebarkan ahli sunnah wal jamaah, tapi takut juga satu masa kan mungkin kena dakwaan dan sebagainya. Kalau kat Perlis tak boleh dah. Kat Perlis tak boleh nak baca sifat 20 ni. Tak boleh. Kalau dia orang baca pun ada tempat-tempat dia. Kalau tempat-tempat yang macam masjid, kalau masjid pun mungkin ada sebahagian dia kot. Tapi memang dipantau oleh jabatan mufti, jabatan yang berkuasa. Tengok orang ni, ustaz ni duk baca bab ni, nanti kena. Kita kalau di Sembilan ni alhamdulillah masih lagi terjaga. Dia ada tauhid 3 ni, tauhid versi Wahabi tuan-tuan. Pak uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Sebenarnya dalam tauhid kita pun ahli sunnah wal jamaah ada istilah-istilah tu, tapi pemaknaan dia tak sama. Istilah uluhiyah ada dalam kita. Mana uluhiyah tu apa? Kita mengakui tentang adanya Allah Ta'ala sebagai Tuhan sekalian alam. Itu panggil uluhiyah. Rububiyah ni apa? Kita mengiktikadkan, meyakinkan Allah Ta'ala itu Tuhan yang mentadbir alam. Kalau uluhiyah, Tuhan yang menciptakan. Allah Ta'ala itu sebagai Tuhan yang menciptakan. Allah Ta'ala sebagai Tuhan sekalian alam. Itu dia panggil uluhiyah. Kalau rububiyah, Allah Ta'ala yang mentadbirkan alam. Kan berbeza. Itu makna ilah dan Rabb. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabb itu Tuhan. Kalau kita terjemah, Tuhan adalah Rabbil Alamin, Tuhan sekalian alam. Tapi makna Rabb itu apa? Tuhan yang mentadbir. Tapi kalau ilah, la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah, Tuhan juga ilah. Rabbil Alamin, Rabb tadi pun Tuhan juga. Tapi permaknaan dia tak sama. Kita terjemah bahasa Melayu Tuhan, dua Tuhan, tapi maksud dia lain. Kalau ilah, Tuhan yang menciptakan kita, tu Tuhan, dia panggil ilah. Adapun Rabb, Tuhan yang mentadbir. Rabb tarbiyah, daripada Rabb maksudnya yang mengatur, yang mentadbir, yang mengurus. Itu dia panggil Rabb. Itu kita berada tauhid rububiyah. Allah Ta'ala yang mengatur sekalian alam, Allah Ta'ala yang mentadbirkan sekalian alam. Ada rububiyah. Asma wa sifat yang ketiga, kita pun ada asma, ada nama-nama Allah SWT. As-sifat, ada sifat-sifat Allah yang kita belajar ni, sifat 20 kan. Sifat wujud, kitab, baqa', mukhalafatul hawadis, qiyamu bin nafsi wahdaniyah, qudrat, iradah, ilmu hayat, sampai la kaunuhu mutakalliman. 20 sifat ada. Konsep tu sebenarnya nama tu ada dalam tu. Cuma yang versi Wahabi ni dia makna dia tak sama. Ini dikaji lah oleh ulama. Bukan pernyataan saya, pernyataan yang disebutkan ulama-ulama dalam kitab. Di mana kesilapan yang dikatakan tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat yang dibawa oleh golongan Wahabi. Ada kesesatan dia. Antaranya apa? Dalam tauhid, etika tauhid dia, Abu Jahal ataupun orang kafir juga bertauhidkan dengan tauhid uluhiyah. Orang kafir juga bertauhid dengan tauhid uluhiyah. Maksudnya orang kafir pun ada tauhid juga dia. Itu kan jelas menyeleweng, melenceng daripada akidah kita ahli sunnah wal jamaah. Sebab tu yang ditolak. Yang ditolak bukan pada nama, tapi pada pengertian dia. Kalau sekadar nama tak ada, boleh nak buat nama apa, letak aja. Uluhiyah, rububiyah, semua tak ada masalah, letak. Tapi pengertian, pemaknaan konsep itu apa? Yang tu yang tak kena, yang tak selari, tak berlandaskan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Asy'ariyah wal Maturidiyah. Itu sebenarnya tauhid itu adalah, pada konsep itu sebenarnya adalah pada zaman Ibn Taymiyah. Zaman Ibn Taymiyah itu kurun ke-5, kurun ke-6 dulu ada dah. Tapi ditimbulkan balik oleh Muhammad bin Abdul Wahhab.
di Saudi. Muhammad Abdul Wahab itulah pengasas kepada Wahabi ni. Kan? Dinisbahkan Abdul Wahab, Muhammad Abdul Wahab. Wahabi itu isbah kepada ayah dia Wahabi. Ayah dia nama dia Muhammad. Ayah dia bin Abdul Wahab. Tapi nisbah kepada ayah dia. Jadi cerita Wahabi ni kan, tak habis lah tuan-tuan. Tak habis. Itu jadi perbalahan sepanjang zaman bahkan. Bukan zaman kita ya duk bahas dengan Wahabi berbagai ni. Zaman timbulnya pahaman Wahabi tu, abang dia sendiri dah tolak dah pahamannya. Muhammad Abdul Wahab ada abang, nama dia Sulaiman bin Abdul Wahab. Sulaiman Abdul Wahab ni dia tulis dah abang dia sini, abang kandung Sulaiman bin Abdul Wahab. Tulis kitab rad adik dia tadi Muhammad. Tulis kitab membantah adik dia. Abang dia ni dah tulis kitab. Ulama dulu yang ada Syekh Zaini Dahlan, mufti Mekah zaman dulu, Syekh Zaini Dahlan, tulis dah kitab Fitnatul Wahabiyah, fitnah Wahabi dan sebagainya. Jadi ulama dulu lagi yang dah tolak. Bukan yang kita sekarang saja tolak fahaman Wahabi tersebut. Baik tuan-tuan. Itu takutnya ada orang bila kata payah nak ngaji tauhid 20, nak kena hafal ni kan. Nak kena fikir banyak. Lalah pegang 3 tu ya. Pegang tiga tu. Tak kejap lah, tak kejap. Bahkan melenceng ataupun tidak selari dengan akidah yang sebenar, akidah yang dibawa oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Baik, sikit lagi tuan-tuan. Maka orang yang tidak ada akidah atau pegangan itu dinamakan dia orang jahil. Orang yang tak ada akidah ni jahil lah. Orang jahil. Dan jahil dengan Allah Ta'ala itu tidak sah imannya. Dan apabila tidak sah imannya, tidak sah agama. Ini dia punya apa? Rentetan dia. Orang yang tak faham akidah jahil. Bila jahil, tak sah iman. Dia jahil tentang Allah Ta'ala. Bila jahil, tak faham akidah, dia jahil tentang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak faham Allah Ta'ala itu macam mana. Tak faham sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, hakikat Allah Ta'ala, zat Allah Ta'ala, ada sifat dan sebagainya wajib bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Segala yang berkaitan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia jahil, dia tak faham. Jadi bila mana jahil bila jahil dengan ketuhanan ni, jahil bab hakikat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, jahil bab uluhiyah ni, maka tak sah imannya. Tak sah iman. Kan? Syarat sah iman kita kena faham, kita kena kenal Allah. Kita kena kenal siapa? Tuhan kita. Ay ya'rifa khaliqahu awwaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama itulah mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila tak sah iman, maka tidak sahlah agamanya. Tak sah iman, tak sah agama. Itu tuan-tuan. Ini perkara yang penting lah, bukan perkara yang kecil. Kerana sah agama itu terhenti ia di atas sah iman. Nak sah agama ni kena sah iman dulu. Kerana makna iman itu tasdik di hati, mengaku di hati dengan sekalian barang yang didatangkan dengan dia oleh Rasul daripada segala pekerjaan agama. Makna iman ni buat tasdik di hati. Kita membenarkan di hati kita ni dengan segala barang, segala perkara, iaitu syariat yang dibawa datang oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini nak kata apa ni? Nak ceritanya kata bukanlah perkara yang kecil, perkara yang besar juga untuk kita mengetahui tentang ilmu akidah kita ni. Sebelum tu kita kena faham tentang hukum akal. Jadi apa tuan-tuan hadirin mati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka dia itu ada rintitan. Kalau kita tak faham hukum akal, maka jahil dengan Allah Ta'ala. Bila jahil dengan Allah Ta'ala, tidak sah iman dia. Dia tak kenal Allah, tak sah iman dia. Bahkan ibadah kita tak sah. Semua ulama kata apa? La tasihul ibadah illa bima'rifatillah. Tak sah ibadah melainkan dengan kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak sah ibadah. Kita nak kenal, kita nak sembah Allah, kita nak sembahyang, nak apa, nak ibadat tu untuk apa? Kita sembah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan kita.
Bila mana kita tak kenal Allah, bagaimana kita nak ibadat? Kita tak kenal Allah, kita tak boleh ibadat. Orang sebahagian ulama kata la tasihul ibadah illa bima'rifatillah. Tak sah ibadah melainkan dengan kenal Allah Subhanahu wa taala. Nak kenal Allah, kena belajar tauhid. Itu je, tak ada jalan yang lain. Kita nak kenal Tuhan, kita tak boleh. Macam mana nak cari Allah Subhanahu wa taala? Nak kenal orang, cari dia. Nak kenal kawan kita, boleh cari dah tu. Zaman teknologi ni macam-macam juga, boleh cari dia. Dalam Facebook boleh cari. Allah Ta'ala nak cari di mana kalau kita tak kenal. Maka tauhid, mengaji tauhid, ilmu tauhid, jalan untuk kita sampai kepada ma'rifatullah. Jadi hadirin tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai situ dulu insya-Allah kita tawakufkan di sini. Kita berhentikan di sini insya-Allah. Ada rezeki panjang umur, kita jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Dan ini kuliah yang terakhir untuk tahun ini. Dan sebelum saya berangkat ke Mesir lah, insya-Allah kalau ada rezeki, insya-Allah kita sambung lagi lepas saya balik nanti lah. Insya-Allah lepas raya lah. Insya-Allah masih kena sebut insya-Allah. Takut nanti kalau tak panjang umur macam mana? Kita janji tiba-tiba mati dulu. Kita tak tahu. Kan kita tak tahu ajar kita. Jadi sampai situ dulu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan semoga Allah Subhanahu taala, akhirnya saya minta doa lah. Insya-Allah saya berangkat ke Mesir 8 hari bulan 1. Diminta doa tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah supaya dipermudahkanlah selamat sampai sana, dipermudahkan urusan saya menuntut ilmu di sana, dan selamat untuk kembali lagi. InsyaAllah kita berjumpa lagi puasa ataupun raya nanti. Wallahu a'lam bishawab.